السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، Saudara Nabi bersama Hari Syarudin dan Ustaz Syafiq, ikhwati fillah, muslim-muslimat yang dirahmati dan dikasihi sekalian, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sedang membincangkan tentang keadaan ahli syurga melihat temannya yang berada dalam neraka, yang dahulu di dunia mempermain-mainkan, menghina, bahkan mengatakan perkara yang disebut oleh sahabatnya yang mukmin itu sebagai satu dongengan. Maka demikianlah firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ayat ke-50 hingga berikutnya dari surah As-Saffat. Fa aqbala ba'dhuhum 'ala ba'dhin yatasaalun qala qailun minhum inni kana li qarin yaqulu a innaka laminal musaddiqin أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ قَالَ تَاللَّهِ إِنْ كِدتَّ لَتُرْدِينِ وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ أَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ إِلَّا مَوْتَتَنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ. Sadaqallahul azim. Maksudnya, lalu sebahagian mereka menghadap kepada sebahagian lain sambil bercakap-cakap. Berkatalah salah seorang di antara mereka, sungguhnya aku dahulu di dunia mempunyai seorang teman yang pernah berkata, apakah kamu sungguh-sungguh termasuk orang yang benarkan hari kebangkitan? Apakah bila kita telah mati dan kita telah menjadi tanah dan tulang belulang, apakah sungguhnya kita benar-benar akan dibangkitkan untuk diberi pembalasan? Berkata pula dia, mahukah kamu meninjau temanku itu? Maka dia pun meninjaunya, lalu ia melihat temannya itu di tengah-tengah neraka menyala-nyala. Dia berkata pula, demi Allah, sungguhnya kamu benar-benar hampir mencelakakanku. Jika tidaklah akan nikmat Rabbku, pastilah aku termasuk di kalangan orang yang diseret ke neraka. Maka apakah kita tidak akan mati? Melainkan hanya kematian kita yang pertama sahaja di dunia, yang kita tidak akan diseksa di akhirat ini. Sungguhnya ini benar-benar kemenangan yang besar. Untuk kemenangan yang serupa ini hendaklah berusaha orang-orang itu bekerja. Muslim-muslimat yang dirahmati dan dikasihi sekalian, demikianlah berakhirnya kehidupan dunia yang kita sangkakan panjang, rupa-rupanya pendek. Di dunia dahulu diberi segala bentuk nikmat, untuk susah dekat akhirat yang selama-lamanya. Memang tak berbaloi langsunglah tuan-tuan yang mulia Allah sekalian. Memanglah bagi mereka yang berakal, orang kayis, orang yang bijak, dia akan melihat nikmat dunia ni kalau beginilah gayanya, tak payahlah diusahakan oleh sumber yang syubhah, apatah lagi yang haram. Kerana balasannya ke akhirat besok, dengan kematian itu akan disembelih seperti seekor kambing disembelih, yang kehidupan itu dijelmakan sebagai kuda yang akan berjalan antara batasan syurga. Maka memanglah tidak berbaloi langsung nak buat maksiat kepada Allah SWT. Ikhwati billah, muslim-muslimat yang dirahmati dan dikasihi sekalian, yang lalu kita telah bincangkan tallah. Tallah ni salah satu huruf qasam yang digunakan untuk bersumpah selain daripada ba' dan waw. Biasanya huruf waw yang digunakan. Pernah kita bincangkan al-fajr, wal-duha, wal-lail, semua digunakan makhluk-makhluk Allah SWT yang sifatnya dapat dijangkau. Ini kalau sumpah dimaksudkan tidak dikaitkan dengan nama Allah SWT. Ibn Ashur pula berpendapat bahawa sumpah yang menggunakan huruf ta' seperti ayat ini hanya digunakan dalam bentuk penyebutan satu yang aneh. Ini yang telah kita bincangkan, aneh. Jadi ayat ini menggambarkan keanehan dirasakan oleh penghuni syurga, iaitulah dia mendapat keselamatan di neraka, serta rasa aneh pada temannya yang dahulu di dunia diselimuti dengan segala bentuk nikmat untuk dia mendapat bahagian hukuman yang berat di sisi Allah dekat akhirat. Jadi perasaan pelik itu berlaku pada dirinya. Seumpamalah tuan-tuan, kita melihat satu benda yang pelik.
Di dunia ini kita melihat seorang kaya raya, kemewahan, tetapi tak berapa hari selepas itu kita mendengar cerita dia bankrupt. Pernah tak dengar cerita macam tu? Ataupun kisah-kisah yang sebangsa dengannya. Maka beginilah sampai timbul dia tallah, tallahi in kita la turdin, demi Allah engkau ni hampir-hampir mencelakakan aku. Kau tahu tak? Turdin ni tuan-tuan yang ambil kata rada. Rada kalau kita lihat dalam kamus, contohnya kamus Al-Farid, rada ni maknanya kematian. Kamu ni hampir-hampir mematikan aku, mencelakakan aku. Tindakan kamu yang mengajak aku untuk berfikir bahawa segala yang Allah janjikan itu palsu. Kamu mentang-mentanglah di dunia lalu senang, kehidupan kamu mewah, jadi kamu menjadikan itu, menjustifikasikan kemewahan itu untuk mengatakan akhirat itu tidak wujud. Hampir-hampirlah kamu mencelakakan aku, kerana aku hampir-hampirlah percaya kata-katamu itu. Seolah-olah begitulah tuan-tuan yang mulia Allah sekalian. Orang beriman dia tak akan percaya, yakin dia kepada Allah itu melebihi segala-galanya. Tapi kadang-kadang gangguan syaitan itu datang juga untuk menyebabkan seorang itu berfikir, ya juga, kalau kita tak ikut jalan yang benar, mana mungkin kita jadi kaya. Kalau kita tak derhaka pada Allah SWT, mana mungkin kita jadi milioner macam ni. Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, ingatlah ayat-ayat seperti ini memberikan perhitungan, peringatan yang sangat jelas kepada kita orang beriman. Janganlah kerana kehidupan dunia ni tuan-tuan kita mengusahakan sesuatu yang haram. Itu sebab disebutlah hadis sahih, Nabi SAW telah menjelaskan, wajimilu talab fa innahu ma indallahi la yunalu illa bi ta'atihi. Sungguhnya rezeki kita ni mencari kita macam bayang-bayang mengikuti kita tuan-tuan. Sungguhnya tidak akan mati kita hatta tastawfi. Suatu jiwa itu akan mati sampailah dia menyempurnakan segala bahagian rezeki yang Allah peruntukkan untuknya. Dengan sebab itu janganlah mencari daripada yang haram. Wala yahmilanakum istibta'u rizq anta tulubuhu bima'asillah. Janganlah disebabkan kamu nakkan dunia ini, kamu mencari semua yang haram. Alasannya nak jadi kaya macam orang lain. Alasannya nak jadi orang ternama macam orang lain. Alasannya supaya kamu dikenali dengan kemewahan yang kamu ada. Itu yang kamu nak. Malang sekalilah bagimu wahai manusia, kamu menjadi hamba kepada dinar dan juga dirham. Kamu menjadi hamba kepada roti, kamu menjadi hamba kepada makanan, kamu menjadi hamba kepada nafsu syahwat kamu. Maka tuan-tuan, si mukmin ini bersyukur tak sudah-sudah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu, afama nahnu bimayyitin illa mautatana al-ula wama nahnu bimu'adzabin. Inna hadha lahu al-fawzul 'azim. Limithli hadha falyamalil 'amilun. Sebab penghuni syurga itu bersama dengan rakan-rakannya melihat keadaan teman yang dahulu di dunia yang hidup dengan kebahagiaan kini berada dalam celaka itu tuan-tuan. Ini teman yang derhaka kepada Allah, yang kafir ini. Maka si mukmin ini berpalinglah kepada teman-temannya, menyebut-nyebut anugerah Allah SWT, sehingga dia merasakan seolah-olah ia dalam mimpi. Dia berkata kepada mereka, afama nahnu bimayyitin illa mautatana al-ula wama nahnu bimu'azzabin. Adakah nikmat ini terus berlanjutan ya? Atau adakah lepas ni kita akan mati lagi? Apakah kita tidak akan mati lagi, melainkan kematian yang pertama yang telah kita rasai, meninggalkan dunia yang fana dahulu? Jadi tuan-tuan, setelah menyebut nikmat yang berkekalan ini, mereka menyebut lagi nikmat terhindarnya mereka daripada segala bentuk malapetaka. Ini dalam ayat Allah Subhanahu wa taala. Illa mautatana al-ula wama nahnu bimu'azzabin. Nikmat yang pertama, mereka ni tidak mati lagi, kerana mati yang pertama sudah memadai. Nikmat yang kedua, selamat daripada azab. Apa artinya kehidupan kalau diazab seperti kawan yang masuk neraka itu? Betulkah kita tidak akan diseksa lagi macam kehidupan dunia dulu yang serba-serbi kekurangan? Jadi rakan-rakannya yang turut bahagia ini membenarkan apa yang disebut oleh yang bertanya tadi. Lalu dia berkata, sungguhnya ini iaitulah syurga dengan segala nikmat yang ada padanya, merupakan satu keuntungan, satu keberuntungan, satu nikmat yang cukup besar yang tidak ada tolok bandingnya. Ini ayat yang Allah gambarkan. Inna hadha lahu al-fawzul 'azim. Inilah merupakan nikmat yang tidak ada tolok bandingnya. Limithli hadha falyamalil 'amilun. Kerana nak dapat benda seperti ini, maka hendaklah
mereka yang membaca ayat ini berusaha bersungguh-sungguh macamlah kami berusaha dan kami telah dapat. Seolah-olah peristiwa ni dah berlaku, tuan-tuan. Sedangkan syurga neraka memanglah telah sedia ada pun, tetapi perhitungan amal belum lagi berlaku. Tapi benda ni confirm akan berlaku menyebabkan Allah SWT menggunakan ayat seolah-olah ia telah pun dialami oleh segelintir manusia, segolongan manusia. Jadi untuk mendapat keuntungan seperti ini, hendaklah setiap orang berusaha melakukan amal saleh semasa dia berada dalam hidup di dunia. Janganlah dia menanggung-nanggung. Janganlah mereka ni sibuk bersaing-saing untuk merebut nikmat dunia yang pendek, yang fana, untuk dia derhaka kepada Allah akhirnya dan dihumbankan ke neraka, macamlah kisah si fulan yang ingkar ni tadi. Wa ma nahnu bimu'azzabin, kita tidak akan diseksa. Jadi sebahagian ulama menjelaskan, tuan-tuan, ini merupakan satu nikmat tersendiri. Pendapat ulama ini mengatakan bahawa kalimah yang digunakan bertujuan menggambarkan nikmat. Sedangkan ketiadaan mati bukan satu nikmat khusus yang dialami oleh penghuni syurga. Penghuni neraka pun tidak akan mati. Ketiadaan mati itu disertai pula dengan nikmat tidak diseksa oleh Allah SWT. Jadi dengan kefahaman ayat ini, tuan-tuan, bagaikan Allah nak beritahu kepada kita apakah kita tidak akan mati setelah masuk syurga, dan kehidupan kita ini abadi, tidak ditimpa oleh sedikit pun azab siksa lagi. Jadi dua nikmat yang Allah berikan di situ, tuan-tuan. Dari sudut bahasa Arab, kalau kita perhatikan, bila Allah gunakan ayat di sini, limithli hadha falyamalil amilun, inna hadha lahuwal fawzul azim, limithli hadha falyamalil amilun. Fawz ni kalau kita perhatikan dalam kamus, contohnya kamus Al-Farid, kamus Al-Aziz, Fawz, faza, yafuzu. Fawz ni mengandungi banyak makna, tapi biasanya digunakan dalam Quran, dia merujuk kepada pengampunan dosa, terhindarnya dari neraka, dan mendapat syurga. Ini tiga perkara: keampunan dosa, terhindarnya daripada neraka, dan mendapat syurga. Itulah sebabnya bila Allah gunakan perkataan yang berkaitan dengan Fawz ini, sebagai contohnya surah Ali Imran ayat 185, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Berarti, tuan-tuan, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Sesiapa yang dijauhkan daripada neraka, dimasukkan dalam syurga, maka itulah dia keberuntungan yang besar. Maka dia telah beruntung. Ni faqad faz. Faza yafuzu, fawz. Lagi dalam surah Hasyr, kalau kita lihat, kita hitung penggunaan perkataan seperti faza yafuzu, fawz ini, faizun, ashabul jannati humul faizun. Penghuni syurga merupakan orang yang beruntung. Jadi, tuan-tuan, rahmati dan dikasihi sekalian, itu sebab dalam hujung episod ni Allah tutup dengan limithli hadza falyamalil amilun. Untuk yang seperti ini, hendaklah berusaha orang yang hendak mendapat nikmat tersebut. Ia disebut di sebagian ulama sebagai komen Allah SWT atau malaikat yang ditujukan kepada seluruh manusia yang masih hidup ketika membaca ayat ini, kerana mereka masih lagi layak mendapat nikmat tersebut. Bukanlah perhitungan itu pada orang yang banyak, bukan perhitungan pada paras, bukan perhitungan itu kepada pangkat, kedudukan dan sebagainya. Tetapi yang Allah hendak kita faham di sini, limithli hadza falyamalil amilun, samalah macam hujung surah Kahfi yang pernah kita belajar dahulu. Allah gambarkan, ingatkan kepada kita, siapa yang nak kehidupan akhir ni, man kana yarju liqa rabbih falyamal amalan salihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Setakat ini saja, tuan-tuan dan puan-puan. Sambung pada kuliah tentang yang berikutnya. Allahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.